anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kelas pengajian Hilyah Talibil Ilm, akhlak penuntut ilmu, yang mana pada malam ini kita telah sampai kepada bab yang ketiga, dan insya-Allah habiskan bab yang ketiga yang terakhir ini, iaitu adab berguru. Dan perbahasan yang akhir ini bercerita tentang talaqi ataupun hukum kita belajar daripada ahli bid'ah. Ini mungkin bunyi-bunyi kalimah-kalimah bid'ah ni mungkin sensitif sikit kepada sebahagian. Tapi insya-Allah yang ini juga apa yang kita akan kongsikan pada malam ini insya-Allah. Nabi SAW menegah umat dia daripada belajar ataupun ambil ilmu daripada ahli bid'ah. Siapa yang dimaksudkan dengan ahli bid'ah tu? Maksudnya adalah itu kita explain sekejap lagi. Tapi dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata inna min asyratis sa'ah ayiltamasal ilm indal asaghir. Antara tanda-tanda hari kiamat adalah bila mana ilmu itu dipelajari daripada mereka-mereka yang kecil urusannya. Maksudnya orang yang kata Abdullah bin Mubarak al-Asaghir ni termasuk daripada mereka ahli bid'ah, iaitu orang yang menyimpang, tetapi yang itulah yang ramai orang nak belajar daripada dia. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nas bi khair ma atahumul ilm min qibali akabirihim. Manusia itu sentiasa dalam kebaikan selagi mana mereka ini belajar ilmu daripada orang-orang yang betul lah, orang-orang yang ilmunya besar. Tetapi bila mereka belajar daripada orang yang kecil urusan ilmunya, maka mereka akan musnah. Maksudnya penting untuk bila kita nak belajar ni, kita kena pastikan guru kita juga itu seorang yang betul-betul knowledgeable, orang yang boleh dipercayai, yang ada kredibilitinya dalam keilmuan. Tetapi kalau kita hanya bersandarkan kepada popularitinya semata-mata, maka itu bukanlah cara kita menuntut ilmu. Sebab ilmu ini adalah agama kita. Bab kata Ibn Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ni agama kita, dia akan jadi satu pegangan kita. Maka telitilah daripada mana kita mengambil agama ini. Sebab tu para salafus salih dulu sangat berhati-hati dalam berguru. Mereka ini akan sangat berpesan kita supaya berhati-hati terhadap ahli bid'ah, ahli yang ahwa, yang mengikut hawa nafsu. Dan kita boleh tengok kat sini sebagai satu contoh, Al-Imam Malik rahmatullahi alaih, dia mengatakan inna hadzal ilm, itu seperti mana dikatakan Ibn Sirin, walaqad adraktu fi hadzal masjid, yani masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 mimman yaqul qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahadahum law itumina ala baiti malin lakana bihi amina fama akhadtu minhum shay'a li'annahum lam yakunu min ahli hadhihi asy-sya'n falamma qadima alaina Muhammad bin Shihab az-Zuhri izdahamna ala babihi wa kana syabban. Al-Imam Malik dia kata, aku dah bertemu ramai sangat orang yang mana mereka ini semuanya boleh mengatakan qala Rasulullah, hadis Nabi SAW. Kalau diberikan mereka ini amanah untuk menjaga harta orang-orang Islam di Baitul Mal, nescaya mereka ini adalah orang yang boleh dipercayai. Tapi aku tak belajar ataupun tak mengambil ilmu daripada mereka sedikit pun. Kerana apa? Mereka ini bukan ahlinya. Maksudnya apa? Diorang mengajar hadis, diorang sebut hadis Nabi, tapi diorang ni bukan ahli hadis. Mereka ini tidak ada disiplin hadis yang betul-betul solid. Sebab tu, walaupun nampak saleh, nampak boleh percaya daripada sudut sifat dia, tapi kebaikan seseorang itu tidak menjamin kemantapan ilmunya. Kalau dia bukan orang yang belajar hadis, orang yang betul-betul takhasus dalam bidang hadis, jadi kita akan dapati mereka ni selalu bermudah-mudah di dalam hadis, menyampaikan hadis yang bukan hadis, nukil daripada Nabi tapi bukan daripada Nabi, sama ada secara sengaja ataupun leka. Tapi kata Imam Malik, falamma qadima alaina Muhammad bin Shihab az-Zuhri, bila Ibn Shihab az-Zuhri
Sampai sahaja di Madinah, kami pun bersesak-sesak belajar pada dia. Walaupun ketika itu dia masih lagi seorang anak muda, tapi sebab dia memang sangat hebatlah dalam bidang hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi pun kata seorang penuntut ilmu tu sepatutnya memang dia belajar daripada fuqaha cendekiawan Islam yang memang terkenal dengan agamanya, yang mana tak nampak ataupun ditutup kekurangan ataupun aib dia. Sebab orang-orang yang tak semestinya ini orang Malaysia ni lah, biasanya dia akan tengok kepada penampilan first. So bila dia tengok satu penampilan tu seolah-olah macam penampilan ustaz ataupun penampilan ulama, maka mereka akan mudah untuk nak mengangkat mereka ini sebagai inilah guru-guru agama kita. Lagi besar contohnya serban yang dipakainya, lagi besar jubah yang dipakainya, itu lagi masyarakat nampak mereka ini sebagai alim ulama. Tetapi ilmu ini bukan dengan pakaian, tetapi ilmu ni kita dapat melalui pengajian. Dengan pengajian yang berterusan, ujian, cabaran demi cabaran, itu kita akan dapat ilmu. Walaupun orang tu mungkin nampak selekeh di mata orang, tetapi ilmunya Masya Allah jika dia melalui proses yang betul. This meeting is being recorded. Okay, recording in progress. Okay, sebab tu kata Ibn Sirin, bila ada dua orang lelaki daripada kalangan ahli bid'ah masuk nak belajar dengan dia, Ibn Sirin ni dia mengajar hadis biasanya, tapi kedua-dua orang ahli bid'ah ini dia tanya, dia minta untuk Ibn Sirin ajar kepada mereka hadis, tetapi Ibn Sirin tak mau. So dia kata, okey, boleh tak kami nak belajar mengaji Quran sikit pun dengan kamu? Tapi Ibn Sirin kata tak boleh. Dia kata apa? Inni khashitu. Dia kata aku khawatir kalau dibacakan, kamu dua baca kepada aku ayat Quran, lalu kamu akan selewengkan dia. Sebab orang-orang ahli bid'ah ni mereka lebih mengutamakan bid'ah mereka daripada keturunan suatu fakta, daripada satu ilmu yang sebenarnya. So dalam perbahasan kita nak berbincang tentang ahli bid'ah ni, mungkin kita akan kenalkan sikit sebanyak tentang mafhum bid'ah itu supaya insya-Allah kita akan sama-sama lebih jelas. Baik. Okey, sebenarnya bila kita sebut tentang ahli bid'ah, maka bid'ah ini bukan hanya sekadar apa yang selalu diwar-warkan. Maksudnya bid'ah ni bukan hanya sekadar pada certain amalan, certain acara. Bila disebut tentang ahli bid'ah, mubtadi', semua yang dalam agama ini, maka dia boleh meliputi bid'ah daripada sudut akidah. Boleh meliputi bid'ah daripada sudut ibadah. Sebab bila kita bergelumang dengan bid'ah, maka kita akan mencicirkan sunnah, kita akan mematikan sunnah. Tak ada satu bid'ah pun yang hidup melainkan dia akan matikan sunnah. Sebab tu kita kena berhati-hati sikit. Bid'ah dalam akidah ni banyak. Bagi orang yang takhasus, yang belajar lebih lanjut tentang akidah ni, kita akan selalu dengar macam-macam akidah. Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, Rafidahnya, Qadariyahnya, yang mana ini semua termasuk dalam bid'ah daripada sudut akidah. Dan ada juga bid'ah daripada sudut ibadah. Maksudnya kita mengada-adakan satu ibadah yang mana tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So mafhum bid'ah adalah satu perkara baharu yang disandarkan kepada agama. Ingat, agama, bukannya dunia. So jangan kata kereta ni bid'ah ustaz. Tak, jangan. Okay. Saya tak nak spesifikkan certain amalan, tapi saya akan sebut beberapa guide yang kita semua boleh digest ataupun boleh fahamlah daripada kaedah-kaedah yang disebutkan itu. Bid'ah ni apa ni? Perkara yang baru disandarkan kepada agama, yang tiada petunjuknya daripada Nabi SAW. Maksudnya Nabi tak ajar kita. Nabi tak pernah buat. Tapi tetap kita buat, kita kata ini agama, ini ibadat, ini amalan.
sunat, padahal Nabi tidak pernah tuntut, Nabi tidak pernah buat. So daripada mana kita dapat? Dan bid'ah ini boleh berlaku pada akidah, boleh berlaku pada ibadah, boleh berlaku pada adat juga, dan boleh berlaku pada muamalat, termasuk juga maksiat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Jauhilah perkara yang baru dalam agama, kerana sesungguhnya setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. So bila kita kata sesat, jangan anggap macam bila kita kata sesat ni maksudnya dia mesti kena kafir. Tidak. Sesat ni adalah orang yang tersimpang daripada jalan yang lurus, jalan yang betul. So tidak semestinya orang yang kita kata sesat itu adalah mereka yang kufur. It depends. Ada sesat yang boleh membawa kepada kekufuran. Ada sesat yang dia didapat dosa kerana serta-serta perkara yang dilakukan. So jangan bila dikatakan akidah ini sebagai sesat maka kita terhukum dia sebagai kufur dan sebagainya. Tidak. Okay. Dan sesuatu itu tidak dinamakan sebagai bid'ah selagi dia tidak mencakupi 3 elemen berikut. Okay, fahamkan elok-elok. 3 elemen berikut baru kita boleh kata dia adalah bid'ah. Yang pertama, benda itu ataupun perkara itu mesti baru, yang tak ada contoh sebelumnya. Jadi oleh kerana perkara baru itu boleh terjadi kepada urusan dunia dan juga agama, maka syarat yang pertama ini, elemen yang pertama ni masih lagi tidak cukup. Baru semata-mata tak boleh kita kata itu bid'ah, walaupun dari segi bahasa bid'ah itu memang baru. Jadi perkara yang baru ni dia boleh terjadi pada benda duniawi, of course, dan duniawi teknologi macam-macam benda-benda itu baru. Tetapi baru apa yang dimaksudkan? Sebab tu kita dengan elemen yang kedua ni, dia bukan sekadar baru, tetapi perkara baru tersebut disandarkan kepada agama. Berdasarkan kepada lafaz hadis yang Nabi SAW kata, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini. Urusan kami ni apa? Urusan kami ni maksudnya syariat dan agama, bukan dunia. Sebab Rasulullah SAW diutuskan untuk nak ajar kepada kita agama, bukan nak ajar kepada kita duniawi. Bukan Nabi SAW nak ajar kepada kita teknologi. Tidak. Urusan kita tu maksudnya urusan agama. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, apa yang sebab tu ingat, baru yang kedua disandarkan kepada agama. Dan sesuatu yang disandarkan kepada syarak ataupun agama itu, apa dalam apa jua sudut sekalipun, boleh digolongkan ke dalam perkara bid'ah sekiranya wujud 3 teras berikut. Kita belum habiskan 3 elemen. Dalam elemen yang kedua ni ada 3 teras. Mesti orang yang nak bila dibuat ada kaitan yang dia nak sandarkan kepada agama tu, yang pertama sekali dia memang ada niat dibuat sesuatu itu kerana nak mendekati Allah melalui ibadah yang tidak disyariatkan. So dia kata, tak, kita buat ni dapat pahala. So maksudnya dia nak mendekati Allah. Dia nak kata benda tu sebagai ibadah. Yang kedua, benda yang disandar kepada agama tersebut terkeluar daripada prinsip dan juga kaedah agama. Banyak kaedah-kaedah agama, ada prinsip-prinsipnya. Tiba-tiba kita buat benda yang bertentangan. Yang ketiga, ataupun perkara yang kita buat itu boleh membawa ke arah bid'ah. Itu maksudnya dalam elemen yang kedua ni dia kena ada 3 teras ini. Okey. Elemen yang pertama apa? Baru. Yang kedua disandarkan kepada agama. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perkara baru tersebut tidak memiliki sandaran syarak, baik secara umum ataupun khusus. Tak ada dalil khusus pun,
berdasarkan kepada hadis Nabi tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, siapa-siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal daripadanya, ma laysa minhu, laisa alaihi amruna, yang bukan berasal daripada agama kami, urusan kami. Jadi elemen yang ketiga ini telah mengeluarkan perkara baru berkaitan agama yang ada teras syaraknya, baik daripada sudut umum seperti al-masalih al-mursalah. Masalih mursalah ni kita kena belajar usul fiqh sikitlah. Benda-benda yang ambil dalil umum dan mereka buat itu dan mereka istinbat dia sebagai perkara yang digalakkan kerana dia ada satu-satu maslahat. Sebagai contoh, para sahabat radhiyallahu anhum menghimpunkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada zaman Nabi SAW, tak ada Al-Quran yang dihimpunkan sebagai satu mushaf. Satu, mana mushaf tadi? Okey, sebagai satu ni, mushaf ni. Yang ada atas tulang belulang, atas ni. Tetapi atas maslahat. Maksudnya, dalil umum dia Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Quran. So nak menjaga Al-Quran, antara asbab dia adalah kita kena pelihara ketulinan dia. So menghimpunkan Al-Quran menjadi satu mushaf dapat memelihara Al-Quran berdasarkan kepada dalil umum tersebut. Ataupun ada dalil khusus. Contohnya, menjemaahkan salat tarawih pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab yang cuba menghidupkan kembali sunnah yang telah ditinggalkan. Sebab Nabi SAW pernah melakukan tarawih secara berjamaah. Tetapi kemudian Nabi tinggalkan kerana Nabi khawatir umat masyarakat ketika itu akan melihat ini satu perkara yang wajib. Jadi kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, so kat situ kita kena berhati-hati, kita tak boleh terus untuk nak menghukumkan satu perkara itu sebagai bid'ah. Dari sudut bahasa, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan tadi, boleh juga disebut perkara baru. Ihdath nisbi, perkara baru. Walaupun ada dalil syarak, kerana wujud padanya unsur pembaharuan seperti menghidupkannya setelah ianya dilupakan atau diabaikan. Tapi daripada sudut bid'ah, kita tak boleh kata ianya sebagai bid'ah yang tercela. Jadi ketiga-tiga elemen yang telah saya sebutkan tadi, boleh cek, boleh kita tengok pandangan-pandangan para ulama seperti Ibn Rajab di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Boleh juga rujuk kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan tentang definisi bid'ah. Boleh tengok pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Pembahagian bid'ah mengikut jenisnya. Yang pertama, amalan yang merupakan bid'ah dari asalnya. Daripada asal-asal benda Nabi membid'ah lah. Tak ada dalam agama. Contohnya apabila seseorang itu berusaha untuk nak meraih pahala ataupun mendekatkan diri kepada Allah ataupun istilahnya beribadah dengan sesuatu amalan atau ibadah yang langsung tak ada petunjuknya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita adakan solat sunat yang khas sempena berpindah ke rumah baru. Bila kita pindah rumah, tiba-tiba kita kata okey, kita ajak family kita, jom kita solat sunat rumah baru jom. Kenapa kita nak solat sunat ni? Tak ada, sebab kita masuk rumah baru ni, kita solatlah sunat. Maksudnya mereka mengadakan satu solat sunat khas sempena pindah ke rumah baru, padahal berpindah ke rumah baru tak ada dituntut untuk kita melakukan apa-apa solat sunat untuk tujuan itu. So kita telah mengada-adakan satu ibadah dengan satu tujuan yang khas yang tak ada dalam agama kita. Tak pernah Nabi SAW buat. So itu kita boleh kata sebagai bid'ah.
Itu pembahagian yang pertama. Yang memang asal-asal tak ada petunjuk. Yang kedua, amalan itu ada sandaran asal tetapi telah ditokok tambah. Ada amalan-amalan ni nampak macam betul. Tapi dia telah ditokok tambah menjadi satu syariat yang lain. Contoh mudahlah kalau kita kata agama kita dah kata solat asar tu 5 pula 4 rakaat. Tiba-tiba kita pergi tambah rakaat ke-5 dengan sengaja ataupun ada i'tikad yang khas. Kita boleh tengok orang yang kadang-kadang jumpa bomoh, serta-serta ustaz sekalipun, mereka ni sometimes bagi satu amalan tu nampak macam ya, ada kena buat ini, ada nampak macam betul lah, tapi ada tambahan-tambahan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Yang ketiga, mengubah amalan asal yang disyariatkan kepada sifat baru yang menyanggahi syarak. Contoh, ada sesetengah daripada orang yang over di dalam kesufian. Dia mendakwa dia tidak perlu untuk nak solat macam kita solat. Dia kata solat macam kita solat ni kulit sahaja, kami ni isi. Dan level kami ni, kami dah boleh buat solat sambil berjalan je. Itu bid'ah. Sebab kita dah ubah satu amalan asal kepada satu yang bercanggahan dengan syarak. Kita ubah salat yang Allah dah tetapkan. Okey. Sebelum tu ada satu soalan. Okay, sebab tu saya nak faham betul-betul apa saya sebut. Dia kata, Ustaz, kalau nak solat sunat hajat di rumah baru kami supaya rumah kami dirahmati Allah. Apa yang saya katakan tadi? Saya katakan tadi tujuan. Kalau kita solat sunat itu dengan tujuan sempena, kita kata okey ini solat sunat sempena kita berpindah rumah, itu kita telah mengadakan solat sunat baru. Sempena. Tujuan apa? Sebab kita berpindah rumah. Tetapi kalau kita solat sunat secara umum, atas dasar kita solat sunat itu, kita sama ada kita nak berdoa pada Allah ataupun kita nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah secara umum, itu tak ada masalah sebab dia tak ada satu niat yang khusus sempena itu. Contoh saya bagi tahu. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Lepas kita berkahwin, lepas kita bernikah, ada setengah keluarga ni dia kata okey pergi buat solat sunat nikah. Solat sunat nikah. Okay, ingat, solat sunat nikah tak ada dalam agama. Tak ada kita kena buat satu solat sunat semata-mata kerana kita telah selesai akad nikah. No. Hadis yang menyebut tentang solat pengantin ni, tentang Nabi doakan pengantin, suami dan isterinya solat bersama-sama di dalam bilik. Dia bukan is about solat sunat nikah. Sampai bahayanya sebab apa? Ramai orang ingat solat sunat nikah ni sunat. Sampai dulu masa saya kahwin pun, ada belah family isteri saya pun suruh saya buat solat sunat nikah. Saya tak buat. Mana ada solat sunat nikah? Kan sempurna itu. Sampai kan pengantin duk pakai ketat-ketat pun pergi juga duk solat sunat nikah yang dikatakan itu. Sebab orang dah ingat benda tu memang sunat. Sedangkan tiada. Nampak? Sempena itu different. Tapi kalau lepas tu kita nak balik kat bilik, kita nak solat sunat sebab kita nak berdoa pada Allah, semoga Allah memberkati kita punya perkahwinan, menzahirkan kesyukuran, ni different sebab niat tu berbeza. Innamal a'malu binniyat. Kita boleh sama-sama solat 2 rakaat. Semua orang sama solat 2 rakaat. Tapi niat itu yang boleh membezakan ibadah tersebut. Sebab tu ingat tadi saya bagi tahu tujuan. So kena clear. So apa yang saya sebut kat sini ni, ini adalah satu kaedah. Nak kenal tentang jenis-jenis bid'ah, nak kenal tentang elemen bid'ah, nak kenal tentang kaedah-kaedah, nak kenal tentang bid'ah. Understand, faham kaedah ini dan fikir macam mana nak relate dengan contoh-contoh yang lain. Sebab kalau kita nak sebut semua contoh macam-macam. Alright. Jenis bid'ah yang kelima. Okay.
amalan yang tidak menyalahi syarak secara zahir. Secara zahir ibadah tu okey, nampak betul. Tetapi dia menjadi bid'ah kerana kepercayaannya. Contoh, puasa pada hari Selasa. Kalau kita nak puasa sunat biasa, selang sehari ke normal kita terpuasa pada hari Selasa, it's okay, tak ada masalah. Tetapi bila kita puasa pada hari Selasa kerana menganggap puasa pada hari tersebut lebih baik berbanding hari-hari lain, maka itu boleh jadi bid'ah disebabkan kepercayaan kita. Kepercayaan itu salah. Sebab tak ada satu puasa hari Selasa yang lebih afdal daripada hari-hari lain. Melainkan kebetulan kena pada hari Selasa itu puasa Arafah ke, puasa lain-lain ke yang sunat, yang memang ada dalam agama, tapi sesaja. Kenapa nak puasa esok hari Selasa? Ada puasa hari Selasa lah, bagus, banyak pahala. Yang itu, walaupun zahirnya dia berpuasa tu betul, amalan tu nampak betul, tapi kepercayaan dia telah menjadikan amalan itu sebagai bid'ah. So ini jenis-jenis bid'ah. Hopefully semua boleh understand 5 pembahagian jenis bid'ah ini. Saya tak nak ulang. Siapa yang ambil note tadi boleh dapat. Okay. Itu secara umum kita dah sebut tentang pembahagian. But now kita nak go into a little bit specific, iaitu macam mana kita nak mengenali bid'ah. Ini saya sebut ringkas. Hopefully boleh faham. Yang pertama, kita bahagikan dulu. Kita bahagikan kaedah ini kepada 3 teras perkara baru yang telah kita sebut yang tadi. Kalau ingat dalam elemen yang kedua, tadi kita ada sebut 3 teras. Yang pertama, orang tu niat mendekati Allah melalui ibadah yang tak disyariatkan. So dalam ini ada beberapa kaedah. Okay. Pertama, setiap ibadah yang disandarkan kepada hadis palsu. Ini kaedah pertama. Setiap ibadah yang bersandarkan kepada hadis palsu, kita buat satu amalan itu tak ada dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang boleh diterima, tetapi yang ada hadis palsu. Kita buat kerana hadis palsu itu, maka dia menjadi bid'ah. Sebab dia kira macam, it's palsu, it's fake. There's no sandaran. Ada satu sandaran yang khas. Yang kedua, kaedah yang kedua. Setiap ibadah yang hanya bersandarkan kepada pendapat ataupun hawa nafsu. Macam setengah masyarakat yang duk sunnahkan setengah zikir yang dicipta oleh tok-tok guru kita. Bila orang kata, zikir apa yang paling afdal? Ini tok guru aku bagi tahu zikir ni. Ada satu catatan zikir yang ditulis oleh tok guru dia. Ini sudah sampai dah dianggap ni sebagai satu amalan yang afdal, sebagai satu yang sunnah. Sedangkan zikir-zikir yang sahih, yang warid daripada Nabi SAW, yang confirm banyak fadilat-fadilat yang telah dinyatakan sedia oleh Nabi SAW, yang itu kita tinggalkan. Sebab tu saya kata, bila kita hidupkan bid'ah, kita akan bunuh sunnah. Hidupkan satu bid'ah, kita bunuh satu sunnah. Sebab tu ikut yang sunnah. InsyaAllah kita tak terjerumus dalam perkara bid'ah. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, barakallahu fi Aish Fauzi yang buat nota, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu ibadat sedangkan tak ada halangan untuk Rasulullah lakukannya pada zaman itu. Rasulullah boleh buat kalau nak buat, tapi Rasulullah tak buat. Means apa? Amalan tu tak disyariatkan lah. Contoh, dalam Islam, dalam hadis, azan hanya dilakukan untuk panggil orang datang solat, masuk waktu solat. Itu azan. Syariat azan itu di situ. Tetapi tiba-tiba ada dalam masyarakat yang dok create
azan sampai dia jadi satu amalan yang konsisten sempena kematian seseorang. Bila orang mati, tiba-tiba kita azan. That's bid'ah. Sebab azan tak disyariatkan pada waktu-waktu seperti itu. Antaranya masyarakat kita yang suka duk azan nak hantar orang pergi haji. Bukan itu. Jangan salah gunakan kalimah-kalimah yang benar. Sampai nanti orang kata, takkanlah azan pun salah kot. Kita kumandangkan Allahu Akbar kot. Tetapi yang dia tak faham, azan itu syariat yang khusus. Nabi kalau nak buat sempena nak pergi haji, nak pergi buat nak sempena kematian orang sebagai satu contoh, Nabi dah buat. Bukan tak ada waktu, banyak waktu. Mampu untuk dilakukan. But Nabi tak pernah buat. So, kita jangan buatlah. Sebab apa kita buat sesuatu yang Nabi tak ajar kita? Adakah maksudnya Nabi SAW tidak sempat mengajarkan kepada kita? Adakah Nabi menyembunyikan satu-satu amalan tersebut? Yang kata pasal azan baby itu ada hadisnya, walaupun hadis itu ada pertikaian dalam daripada sudut statusnya ada khilaf daripada sudut itu. Baik. Yang keempat, setiap ibadah, kaedah yang keempat, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para salafus salih daripada kalangan sahabat, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan atba'ut tabi'in, sedangkan tak ada halangan untuk mereka melakukannya. Contoh melakukan, ada satu jenis solat ni, solat ghaib. Dia ada satu kaifiat yang khusus, ada berapa rakaat dia buat, berapa kali banyak baca, dia ada bacaan-bacaan dia ni semua. Solat seperti ini tak pernah dilakukan oleh para salafus salih. Sahabat tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, atba'ut tabi'in semua tak pernah buat, kita pergi buat. Tapi masyarakat kita pergi buat. That's bid'ah. Ini kaedah kita nak kenal tu bid'ah, nak memudahkan untuk kita kenal. Yang kelima, setiap ibadah yang menyanggahi kaedah dan maqasid syarak. Contohnya, kita pergi buat azan nak solat raya. Azan tak disyariatkan untuk solat sunat. Yang disyariatkan adalah untuk solat fardu. So jangan pula kita pandai-pandai pergi buat azan sempena solat sunat raya. Tak boleh lah. Yang keenam, setiap amalan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah daripada amalan tradisi ataupun interaksi yang bertentangan ataupun muamalat yang bertentangan dengan syarak. Dari segi tradisinya is okay, no problem, tak salah pun. Tetapi bila kita selitkan seolah-olah itu ada elemen ibadah sedangkan tak ada, ini ada satu kelebihan yang khas. Sedangkan tak ada, Nabi tak pernah sebut, Quran tak pernah sebut. Di situ bermasalah. Contoh, ada setengah kelompok dulu, dia galakkan kita ni pakai pakaian dengan jenis kain-kain yang tertentu. Kononnya itu boleh menghampirkan diri kita kepada Allah. Sampai orang ingat, saya dulu sampai masa dululah kecil-kecil dulu, pernah nak pakai baju selekeh-selekeh, kain yang koyak-koyak, murah-murah. Saya ingat itulah wali Allah. So bila orang kata wali Allah ni, maksudnya mesti kena huduh-huduh, kena pakai selekeh-selekeh. Itu dah merosakkan maksud zuhud. Sedangkan Ibnu Abbas, bila orang condemn dia, bila dia tengok Ibnu Abbas ni pakai cantik dan smart, dia kata, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Siapa yang boleh mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah halalkan kepada kita?
So kita kata tak boleh, kena pakai pakaian ni, barulah kita tawaduk sikit. Tu di hati kita, bersihkan hati kita. Kemudian bila kita create, contohnya kalau kita tak nak makan daging sebab kita jenis tak suka nak makan daging, tak apa, itu tak masalah. Tapi bila kita elak daripada makan daging, kononnya dia boleh mencegah syahwat kita sampai kita ingat untuk nak jadi ahli agama yang baik, kita kena tinggalkan amalan tersebut, itu boleh menjadi bid'ah. Sebab dalam agama syahwat itu tidak salah. Bahkan Nabi SAW kata, wa fi bid'atikum syahwat, wa fi bid'ikum syahwat. Pada kamu punya kemaluan juga ada sedekah, silap, bukan syahwat, sedekah. Ada sedekah. So sahabat lain macam mana boleh dapat pahala juga? Nabi kata, bukankah kalau kamu lempiaskan di dalam jalan yang haram, maka kamu dapat dosa? Ya. Begitu juga kalau kamu lempiaskan daripada jalan halal, kamu dapat pahala. So it's about how kita salurkan pada jalan yang halal dan elakkan daripada terjebak dalam perkara yang haram. So benda-benda halus begitulah sometimes yang boleh menjurus ataupun membawa kita ke arah bid'ah. Itu ada certain element of tarikat-tarikat yang ada buat macam tu kan. Yang ke berapa entah? Yang ke-7. Kita ubah sifat spesifik satu ibadah yang agama kita memang telah spesifikkan pelaksanaannya. Bila kita kata spesifikasi itu apa maksud dia? Spesifikasi ni yang khusus, yang melibatkan masa, yang melibatkan tempat, yang melibatkan jenis, yang melibatkan kadar, yang melibatkan tata cara, kita pergi ubah. Agama dah spesifikkan, kita pergi ubah. Contoh, melibatkan masa. Kita hanya boleh buat korban, ibadah korban Aidil Adha pada hari raya. Selepas solat raya sampai habis hari tasyrik. Tiba-tiba kita ubah masa tu. Kita kata alamak, masa tu pendek sangatlah, ramai sangat orang. Kita buatlah korban ni, kita start daripada 1 Zulhijjah lah. Kita dah ubah masa yang korban yang telah dispesifikkan oleh agama kita. Terus bid'ah. Yang berkaitan dengan tempat, kita ubah tempat. Seperti contoh, ibadah iktikaf. Jumhur ulama mengatakan tidak sahih melainkan di masjid sahaja. Dan kita buat tak apalah, tahun ni kita pergi iktikaf dekat padang sekolah. Cannot. That's bid'ah. Berkaitan dengan jenis. Dalam agama telah spesifikkan kalau kita nak melaksanakan ibadah kurban, hanya binatang-binatang kategori an'am, macam lembu, jenis-jenis dia, kambing, jenis-jenis dia, unta, itu sahaja binatang yang boleh dijadikan haiwan kurban. Tahun ni kita tak cukup bajet PKP, ataupun susah nak jumpa kambing lah, alright, kita jumpa ayam lah. Ustaz, boleh tak saya nak buat korban ayam? Kita dah ubah jenis sembelihan yang telah dispesifikkan oleh agama kita, itu bid'ah. Ataupun kadar. Solat subuh pagi-pagi ni patutnya cergas sikit, bagilah 4, 2 ni senang sangat, kita pergi tambah kadar, bid'ah. Ataupun tata cara. Bila kita ambil wuduk, Nabi dah ajar kita daripada mana kita bermula wuduk kita sampai apa yang akhir. Kaki yang akhir. Tiba-tiba kita kata, alamak, kaki kita kotor lah, kita nak ambil wuduk tu start dengan kaki. Kita tukar tangan pula tu. Lepas tu muka yang paling last sekali. Kita dah ubah tata cara, maka itu adalah bid'ah. Okay, nampak? Hopefully boleh faham. Yang ke-7. Yang ke-8, kita menspesifikkan ibadah yang umum dengan zaman atau tempat tertentu sehingga boleh menimbulkan kekeliruan
yang ia merupakan satu tuntutan syarak. Ibadah ni dalam agama disebut umum. Tapi kita pergi khususkan. Sampai orang ingat, itulah dia agama. Contoh, melakukan salat sunat tertentu secara konsisten berjemaah di masjid sehingga boleh menimbulkan salah sangka ianya adalah wajib. Macam tadi kita kata, bila orang solat sunat konsisten lepas perkahwinan sampai ingat ada solat sunat nikah. Ya, bila orang dah selalu buat, orang dah ingat benda tu wajib. Ataupun benda tu sunat sedangkan tidak. Ataupun kita melazimi bacaan surah tertentu pada solat tertentu sampai ianya disangka satu kemestian. Contoh bila kita nak baca sajdah pada hari Jumaat. Inilah ada hadis Nabi SAW baca pada hari Jumaat. But it's not every single time kita baca sajdah. Sampai orang ingat, mesti kena baca sajadah. Oh, hampir jadi imam, aku tak hafal lagi sejadah, tak nak. Tak boleh. Itu bahaya. Kalau dia bukan nak terus kata benda tu sebagai bid'ah, but it can be bid'ah if dia membawa kepada satu kepercayaan yang ianya dituntut sedangkan ianya tidak dituntut. Yang ke-9, berlebihan dalam beribadah dengan menambah daripada kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita bila pergi haji, apa yang kita buat bila pergi haji? Kita baling batu kan, baling jamrah. Kita baling kecil-kecil batu, itu sunat. Right? Bila kita baling batu kerikil, bukan sebab kita nak baling tu syaitan tu ada kat situ. Nabi ajar kita baling, itu sebagai simbolik. Tapi kita berlebihan. Kita kata Allah perkelas baling kecil-kecil, baling besar sikit, baling batu bata, pergi baling selipar. Kita dah ubah. Patutnya sunat tu kadarnya kecil, tapi kita pergi ubah. Kena buat. Lainlah kalau memang kita tak jumpa batu-batu kecil tu. Tapi kalau ada sampai kita sengaja ubah dengan kepercayaan yang tertentu, menyalahi tuntutan asal, maka itu juga boleh menjadi bid'ah. Macam tu juga, kadang-kadang kita nampak ada orang yang was-was. Dia ambil wuduk tu jadi over. Kan? Dia basuh kaki tu sampai ke lutut. Sebab dia rasa macam, masih lagi tak kena buku lali. Basuh sampai ke lutut. Over sangat. Itu juga boleh membawa bid'ah sebab dia telah mengada-adakan dengan sengaja sesuatu yang disandarkan kepada agama, tapi ia bukan daripada agama. So itu berkaitan dengan teras yang pertama, iaitu mereka yang memang ada niat untuk beribadah kepada Allah. So saya nak orang yang dengar ni faham kaedah ni. Jangan tanya contoh ni, banyak sangat orang nak bagi contoh. Relatekan dengan kaedah-kaedah yang telah saya sebutkan tadi. Think yourself. So itu akan lebih membuatkan kita lebih faham daripada kita tanya ni satu, ni tanya ni satu, ni tanya ni satu. Memang tak habis. Tapi faham kaedah ni, relatekan dengan apa contoh-contoh yang ingin ditanyakan itu. Itu lebih afdal. Okay. Kalau yang pertama, teras dia adalah tentang orang yang niat. Niat dia memang dia kata, I want to do this kerana Allah. Untuk nak dapatkan pahala. Okay. Yang kedua, benda yang kita buat ni, teras dia terkeluar daripada prinsip dan kaedah agama. Right? Yang ni jelaslah. Memang keluar daripada kaedah ataupun prinsip asas ahli sunnah agama. So dalam ni ada beberapa kaedah, antaranya yang pertama adalah setiap kepercayaan yang menyalahi nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ijma' para salaf. Aqidah Mu'tazilah, aqidah Jahmiyah, aqidah Batiniyah, pemikiran anti hadis, pemikiran yang menolak hujah-hujah hadis ahad. This is bid'ah. Kaedah yang kedua, menetapkan ataupun melazimkan manusia dengan suatu adat
ataupun muamalat seakan ianya merupakan syarak yang tidak boleh diperselisihkan. Contoh, kita tengok amalan sebahagian masyarakat pada hari ini, kenduri arwah yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat sampai menimbulkan tuhmahan negatif kepada mereka yang tak mahu melakukannya, sedangkan ia tidak dianjurkan oleh syarak. Kenduri arwah tak dianjurkan. Bukan satu sunnah kita nak buat kenduri arwah. Sampai masyarakat kita kalau orang tu mati tak buat kenduri arwah, ini mesti Wahabi kan? Ini mesti macam-macam tuhmah. Sedangkan Nabi tak pernah ajar kita buat kenduri arwah. Yang Nabi ajar kepada kita, kalau ada kita dengar berita kematian pada orang yang kita kenal, kawan kita, kenduri sahabat kita, jiran kita, family kita, kita yang masakkan untuk dia. Masakkan itu bukan untuk nak buat kenduri, masakkan untuk nak bantu dia. Disebabkan dia sedang menghadapi musibah, dia sedang dalam kesedihan, dia mungkin tak sempat nak fikir pasal makanan. Kita bantu dia daripada sudut keperluan. Itu sunnah. Bukannya kita bebankan pula family tu, dah lah meninggal, dah lah tengah sedih, nak fikir pula nak kena buat kenduri arwah. Dah lah ada certain elemen masyarakat, okey lepas berapa hari kena buat lagi. Ini ada peringkat, ada fasa-fasanya pula. Itu bid'ah. Tak maaf, itu bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri kata itu bid'ah munkar. Yang ketiga, mengubah, menyerupai orang kafir dalam ibadah ataupun adat yang khusus buat mereka. Okay? Meninggalkan pemakanan, contoh ni, meninggalkan pemakanan daging yang tadi kita dah sebut, ataupun kita tak nak berkahwin atas alasan agama. Kita dah menyerupai Buddha atau setengah agama, pederi-pederi yang tak berkahwin. Agama kita tak ada kata jangan kahwin. Tak boleh, itu sunnah Nabi. Jangan atas alasan kita, tak Ustaz, saya kalau boleh tak nak kahwin lah Ustaz, sebab saya tak nak ada apa terlibat dengan syahwat-syahwat ni. Saya tak nak, kita menyerupai pun boleh jadi bid'ah. Tapi itu yang kita nak bagi tu, bid'ah ni dia ada dua. Satu bid'ah yang tidak mengkufurkan seseorang, ada bid'ah yang boleh membawa orang itu ke dalam kekufuran. So menyerupai amalan agama lain pun sebahagian sejenis daripada bid'ah. Kan? Yang kelima, setiap amalan jahiliyah yang tidak diiktiraf oleh Islam. Contoh, amalan jahiliyah yang tak diiktiraf oleh Islam. Berlampau dalam berkabung, melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Nak berkabung sampai nak meratap-ratap kan. Jangan, tak boleh. Contoh kita tengok sekarang ni, orang putih kalau berkabung dia nak pakai serba hitam. Kita pun kerana kita ingat berkabung tu kita pakai hitam, so kita tengok TV macam tu, kita menyerupai mereka. Tapi kalau memang itu baju kita, tak apa, tak ada masalah. Macam saya selalu pakai hitam, saya suka pakai baju hitam. Biasalah kalau ada apa jadi, bukan sebab ada i'tiqad ataupun yang khusus. Tapi ada orang dia meniru certain amal. So itu antara kaedah-kaedah kita nak kenal tentang bid'ah berdasarkan kepada teras yang kedua. Teras yang ketiga, perkara yang boleh membawa ke arah bid'ah. Benda-benda yang boleh membawa ke arah bid'ah. Contoh, kaedahnya melakukan satu ibadah dengan cara yang boleh menyanggahi ataupun disalah faham hukum asal. Kita nak baca doa umumnya boleh. No problem, you want to doa. Apa-apa doa lah. Sebab doa ni permintaan kita kepada Allah. Tak ada limitnya selagi kita tak berdoa dalam perkara yang maksiat. Tapi bila kita menambah doa tertentu ketika hendak menyembelih haiwan, masa kita nak ibadah korban nanti, kita sembelih haiwan, kita baca doa khas secara konsisten sampai disangka oleh orang awam, itu doanya yang betul. Kita baca sebelum kita nak baca korban, bismillah, ya kita pun baca doa tu, Allahumma ni, lepas tu baca ni baca 3 kali, ini baca sebut 7 kali, ini baca ni, baru kita sembelih. That's bid'ah.
dia akan menyebabkan orang ingat itu mungkin itulah memang tata caranya, itulah sunnahnya kot. Sedangkan tak ada. Nak sunnahnya Nabi suruh kita baca bismillah. Okey, tu perkara doa tu harus, tapi sebabkan dalam konteks itu dia boleh membawa ke arah bid'ah, maka dia boleh jadi bid'ah pada konteks itu. Ataupun yang kedua, terlalu berpegang dengan amalan tok guru sampai segala yang dilakukan tok guru dianggap amalan syarak, walaupun amalan tersebut salah dan mungkar. Sampai guru tu kata aku dapat amalan ni daripada mimpi, pun kita terima, kita kata tu sunnah. Mimpi kot. Guru tu cakap apa sahaja, dia nampak Rasulullah datang. Kita pun percaya, okey. Betul lah tu, betul. Ini amalan yang aku dapat ilham. Okey, ini sunnah kita terima. So, ketaksuban sebegitu boleh membawa ke arah bid'ah. Itu kita boleh tengok YouTube pun ada sampaikan anak-anak murid duk makan tahi guru dia, sampai duk minum air liur guru dia. La haula wala quwwata illa billah. Itu masalah bila kita tidak jaga sunnah. Well, Allahul musta'an. Yang ketiga, perkara yang boleh menyebabkan ke arah bid'ah, contohnya kemungkaran yang berleluasa dalam masyarakat sampai dia dianggap remeh dan tidak berat di sisi agama. Berdua-duaan tanpa mahram, dosa riba. Okey. Ataupun yang akhir sekali, setiap perkara yang menyokong dan membawa ke arah bid'ah. Kalau kita rasa nak makan kek tu, makanlah. Tapi kalau bila datang hari Maulid, tiba-tiba kita buat satu kek, kita tulis nama Rasulullah, tiba-tiba kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk Rasulullah dengan kepercayaan Rasulullah akan datang, akan hadir, itu bid'ah. Nak buat kek tu tak ada masalah, makanlah kek. Tapi bila buat kek tu dengan sedemikian rupa, dengan acara yang sebegitu, maka itu boleh menjadi bid'ah. Sebab tu sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, bid'ah dalam agama ini sama ada daripada sudut akidah ataupun ibadah, antara benda yang sangat bahaya. Sebab dia boleh mencicirkan sunnah kita, boleh mematikan sunnah kita. Manusia yang selalu duk buat sunnah akan mati, yang duk buat bid'ah ni dia akan matikan sunnah. Sebab dia masing-masing yang bahayanya, orang yang bid'ah ni disangka amalan dia tu sunnah. Disangka benda itu ibadah yang mendapat keredaan Allah. So, sebab tu ramai daripada para ulama dulu suruh kita berhati-hati untuk belajar ataupun ambil ilmu daripada ahli bid'ah. Demi maslahat orang yang mubtadi' itu sendiri dan juga maslahat masyarakat kita. Orang yang ahli bid'ah tu boleh jadi dia sentap sikit lah kalau dia tahu orang boykot dia. Dan bila kita menjauhi dia, ahli mujtama' pun tahu dia ni ada masalah. So itu boleh jadi satu pengajaran. Tapi kita kena ingat, bila ulama' duk kata jauhi ahli bid'ah, jauhi daripada bid'ah, dia mesti kena ada bawabit, kena ada kaedah. Kita tak boleh terima secara total. Kita kena tengok kepada banyak sudut, kepada banyak konteks. Syekh Bakar Abu Zaid, penulis kitab ni sendiri pun ada menulis sebuah kitab nama dia Hajrul Mubtadi'. Menjauhi ataupun boykot ahli bid'ah. Dia mesti kena ada kaedah-kaedah. Okay. So, dalam kita nak belajar daripada ahli-ahli bid'ah itu, dia ada guideline dia. Dia ada dia punya kita kata apa? Dawabit, panduan-panduan yang kita boleh belajar. Okey, tapi sebelum tu kita kena faham jugalah dalam masalah bid'ah ni,
adakah ilmu yang kita nak belajar daripada itu termasuk di dalam bid'ah dia ataupun tidak. Kalau ilmu yang kita belajar itu memang boleh menjurus ke arah bid'ah dia, yang dia duk seru, yang dia duk buat, yang jelas ada dia punya implikasi dia, maka yang ni kita tak boleh ambil ilmu tu daripada dia. Sebab dia membawa ke arah mafsadah, keburukan. So yang tu kita tak boleh. Tapi kalau ilmu yang kita nak belajar daripada ilmu yang tiada kaitan dengan bid'ah dia. Contohnya belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu tajwid, ataupun sebahagian daripada fiqh. Jadi kat sini ada berselisih antara keburukan kita bergaul ataupun bersama dengan ahli bid'ah. Yang kedua ada maslahat ilmu yang bermanfaat. So kat sini mana yang lebih utama? Kita nak belajar daripada dia ataupun kita nak tinggalkan dia? Kalau memang is not many option dalam ilmu tersebut yang kita boleh cari, nak belajar tajwid, tak ada orang lain nak ngajar lah, tak ada orang nak ajar certain knowledge yang tak ada kaitan dengan bid'ah dia, yang mana dia tidak mencampur adukkan bid'ah itu dalam ilmu tersebut, kat situ boleh untuk nak kita ambil daripada dia, kalau tak jumpa orang lain lah. Tapi kalau tak ada satu keperluan, ada ramai lagi orang-orang yang lebih berkredibiliti, yang lebih mendekati sunnah, mengajar ilmu tersebut, maka kita kena ambil daripada orang lain. Okay, supaya dia pula, dia tak adalah nanti dia rasa bila dia ramai follower, dia ramai murid-murid, so dia kata dia ni memang benar. Sebahagian daripada dia tengok juga kepada sikap dia. Ada orang tu memang jenis yang kat mana-mana zikir itu duk hentam orang sana sini. So dia mengajar apa sahaja sekalipun, dia akan menghalang sunnah. Dia akan masukkan juga elemen-elemen bid'ah. So kalau karakter dia memang dikenali sebegitu, jauhi dia. Tak payah ambil belajar daripada dia apa pun. Right? Baik. Saya ingat sampai di sini sahaja dulu pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama kita pada malam ini, dan kita sambung lagi insya-Allah dengan bab yang seterusnya pada minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Selamat hari Minggu.